Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Semoga sihat walafiat dan sentiasa dalam rahmat Allah. Baiklah murid-murid, kita akan sambung pelajaran jenayat. Pelajaran yang kelima, tajuk Al-Jihad. Jadi nanti murid-murid buka pada muka surat 27. Jadi sebelum tu kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyat ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mula-mula kita lihat pengertian al-jihad. Jihad dari segi bahasa ialah mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Dari segi istilah pula, iaitu sesuatu usaha seseorang Muslim memerangi orang kafir yang tidak terikat satu perjanjian demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum jihad? Hukum jihad bagi orang Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama, fardu kifayah. Iaitu hukum asas sebahagian kelompok Islam telah melaksanakan. Maksudnya, dalam satu kelompok ada orang lain telah melaksanakan jihad. Itu dinamakan fardu kifayah. Fardu ain pula, iaitu boleh berlaku sekiranya yang pertama bertemu dengan musuh. Seseorang bertemu musuh. Yang kedua, orang kafir memerangi orang Islam dan negerinya. Dan yang ketiga, imam atau pemerintah sudah menubuhkan satu kumpulan tentera Muslim untuk keluar berjihad. Jadi ketiga-tiga ini dihukumkan fardu ain. Baiklah, seterusnya kita lihat kategori hukum jihad ke atas orang kafir. Yang pertama, kafir zimmi, iaitu kafir yang meminta perlindungan Islam untuk melindungi mereka dengan syarat mereka perlu membayar wang perlindungan. Hukumnya tidak boleh diperangi. Yang kedua, kafir muahid, iaitu orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, seperti orang kafir yang berada di negara kita sekarang. Hukumnya tidak boleh diperangi selagi mereka tidak melanggar perjanjian. Yang ketiga, kafir musta'min, iaitu kafir pelarian yang lari dari negara Islam untuk mencari perlindungan. Hukumnya perlu memberi perlindungan dan tidak boleh menyakiti mereka. Dan yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi terbahagi kepada tiga. Yang pertama, kafir yang memusuhi orang Islam dan pemerintah Islam. Hukumnya tidak boleh diperangi selagi mereka tidak melanggar perjanjian. Yang kedua, jika kafir harbi ini berada di negara mereka, hukumnya fardu kifayah memerangi mereka. Dan yang ketiga, jika kafir harbi ini telah masuk negara Islam atau sudah menghampiri negara Islam, hukumnya fardu ain memerangi mereka sama ada perempuan, kanak-kanak atau hamba mengikut kemampuan mereka. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat syarat jihad. Syarat wajib jihad fi sabilillah ada 7. Yang pertama, Islam.
Tidak wajib atas orang kafir atau orang yang mendapat perlindungan. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Ini bukan hamba. Yang kelima, lelaki. Yang keenam, sihat tubuh badan. Sihat akal fikiran. Yang ketujuh, kuasa berperang. Cukup keperluan perang. Bagaimana pula keadaan tawanan perang? Yang mana tawanan perang dibahagikan kepada 3 keadaan. Yang pertama, keadaan tawanan perang kanak-kanak perempuan, hamba sahaya, khunsa dan gila. Hukumannya dikira sebagai hamba sahaya. Apa maksud hamba sahaya? Hamba sahaya ialah orang tawanan perang atau hamba yang tidak dijanjikan bebas oleh tuannya. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua iaitu keadaan tawanan perang orang lelaki yang sudah cukup umur, merdeka dan berakal. Hukuman ke atas mereka, atas nama hakim membuat pilihan. Sama ada yang pertama dibunuh, yang kedua dijadikan hamba sahaya, yang ketiga dibebaskan, dan yang keempat dijadikan tebusan. Dan keadaan tawanan yang ketiga, iaitu tawanan adalah kanak-kanak dengan sebab satu, Islam salah satu ibu bapa kanak-kanak tersebut. Yang kedua, kanak-kanak yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa di medan perang. Yang ketiga, kanak-kanak itu adalah lakit yang dijumpai di negara Islam. Hukumnya dikira sebagai Islam. Dan yang akhir sekali, kita lihat hikmah jihad. Yang pertama, memupuk perasaan cinta kepada agama dan negara. Yang kedua, menjaga keselamatan dan maruah agama dan negara. Yang ketiga, berlaku adil dan amanah. Yang keempat, membentuk kesatuan umat Islam. Dan yang kelima, menanam rasa persaudaraan seluruh umat Islam. Alhamdulillah, kita telah selesai pelajaran 5 dengan tajuk Al-Jihad. Semoga murid-murid faham dan dapat menghayati tajuk ini dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.